Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khati lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bidhili syahri Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul mujahadah wal jihad. Alladzi anzalta fihi al-Qur'an wal malaikatu wa ruhul kiram wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Suratul Anfal ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawasanya Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad kerana engkau ada bersama mereka wahai Muhammad. Yang kedua, Allah tidak akan mengazab mereka wahai Muhammad kerana mereka ada yang beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah nikmatnya yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita dapat berada di bulan Ramadan, dan kita dapat beribadah puasa di bulan Ramadan, dan kita dapat solat secara berjemaah, dan itu semua nikmat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita bersyukur atasnya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia dan juga menjadi rahmatan lil alamin, sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam semesta. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya-Allah di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada umatnya insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, kita sambung pengajian menggunakan kitab Kehidupan Alam Barzakh dan Akhirat daripada karangan Al-Fadil Ustaz Zamri bin Hashim hafizahullah subhanahu wa ta'ala, ataupun Abu Hazim Ad-Dimashqi Syariah. Jadi kitab ini 40 hadis. Jadi saya baru dapat semalam, alhamdulillah. Jadi bolehlah baca sikit-sikit ya. Dan hari ini 13 Ramadan, maknanya kita akan bicarakan hadis yang ke-13 di dalam hadis ini insya-Allah pada muka surat yang ke-39. Tajuk yang akan kita bicarakan iaitulah disiksa kerana tidak membela orang yang dizalimi. Disiksa kerana tidak membela orang yang dizalimi. Tajuk itu pun takut juga ya, kerana tidak membela orang-orang yang dizalim. Masya Allah, Masya Allah ya. Jadi kalau kita tak nak disiksa, kita kena tolong orang yang dizalimi, dan tolong orang yang dizalimi, dan tolong juga orang yang menzalimi. Dua-dua tolong. Macam mana tu? Satu hari Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, unsuru zalim wal mazlum, tolonglah orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Ya Rasulullah, kalau orang yang dizalimi, ya itu kami tahu, memang kami nak tolong dan memang kita kena tolong ya Rasulullah. Tapi bagi orang yang menzalimi, bagaimana kita mau tolong ya Rasulullah? Maka Nabi SAW, tolonglah dia supaya dia tidak menzalimi orang lain. Allah, itulah makna Nabi SAW. Jadi kita boleh tolong semua orang, sama ada orang itu baik ataupun jahat, kita boleh tolong. Orang baik kita terus tolong kepadanya untuk terus berikan motivasi dan semangat terus berada dalam kebaikan. Adapun orang yang jahat, kita juga boleh tolong supaya dia berhenti daripada kejahatannya insya-Allah binillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bila masuk Ramadan, ada satu seruan daripada langit. Yunadi munadi, ya bagiyal khair akbil wa ya bagiyal syar aqsir. Seruan daripada langit ini menyeru pada awal Ramadan dengan katanya, wahai orang-orang yang suka melakukan kebaikan, akbil, menghadaplah.
inilah bulan Ramadan untuk kamu buat kebaikan. Wahai orang-orang yang suka melakukan kejahatan dan maksiat, aqsir, berhentilah, undurlah. Maknanya berhentilah daripada melakukan kejahatan. Ini Ramadan, bulan kebaikan. Laksanakanlah kebaikan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umira bi 'abdin min 'ibadillah ayudraba fi qabrihi mi'atu jaldatin falam yazal yas'alullahu wa yad'uuhu hatta sarat wahida faduriba famtala'a qabruhu 'alaihi nara falamma irtafa anhu afaq faqala 'alamu jalattumuni qalu innaka tusalli bighairi tahur famarartu 'ala mazlum falam tansuru rawahu Tahawi bisnadi fi mushkilil athar. Baik, kita tengok ya. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud siapa dia? Sahabat Nabi SAW. Dia sahabat Nabi yang menjadi khadam ataupun orang yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita kena berkhidmat dengan ulama, dengan tok guru, dengan orang soleh, dengan para wali, aulia Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi SAW itu dah wafat, jadi tak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Tapi ada satu pewaris Nabi. Pewaris Nabi itulah di kalangan para ulama, para aulia, para solihin, ialah para tok guru, para masyayikh yang kita kena berkhidmat kepadanya. Di zaman Nabi SAW, sahabat yang berkhidmat dengannya, Masya Allah, antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkhidmat dengan Nabi SAW bermula umurnya 10 tahun. Yang kedua sahabat bernama Abdullah ibn Mas'ud. Ini sahabat Nabi yang berkhidmat juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibn Mas'ud ini orangnya biasa-biasa, orangnya kecil. Betisnya pun kecil. Satu hari sahabat tertawa tengok betisnya. Sebab dia tengok kecil sangat. Maka Nabi SAW, apa kamu ketawakan betis kaki daripada sahabat ini, yakni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu? Mereka pun terdiam. Sebab Nabi tanya macam tu. Maka Nabi SAW pun beritahu kepada mereka, ketahuilah wahai sahabat, betis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini, jika ditimbangkan nanti di atas mizan, itu lebih berat daripada bukit Uhud. Allah. Jadi apa maknanya? Kaki yang berkhidmat dengan Nabi Muhammad SAW, itu pahalanya cukup besar. Cukup besar, Masya Allah. Dan itu lebih besar daripada segala besar benda yang besar yang kita pernah lihat dekat bumi ini, Masya Allah. Oleh kerana itu berkhidmatlah dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tak mampu berkhidmat ketika Nabi hidup dan ketika Nabi SAW berada pada zamannya, kerana kita hidup selepas Nabi SAW wafat. Tapi kita boleh berkhidmat dengan peninggalan Nabi Muhammad SAW. Antaranya iaitulah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Itu juga salah satu khidmat dengan kita mempelajari kalam Nabi Muhammad SAW. Daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat diperintahkan untuk memukul seorang hamba di dalam kuburnya sebanyak 100 kali sebatan. 100 kali pukulan. Jadi dorbun tu mana? Pukul. Dipukul dengan 100 kali sebatan. Maka lelaki itu terus menerus merayu dan berdoa kepada Allah hingga pukulan dikurangkan menjadi 1 kali saja. Jadi hamba ni pun minta pada Allah. Maknanya hamba ni kena Allah. Jadi hamba ini bukan orang yang tidak kena Allah. Dia kena Allah Ta'ala. Kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya pukulannya itu dikurangkan daripada 100 kali menjadi 1 kali sahaja pukulan. Kemudian laki itu dipukul dan dipenuhkan kuburnya dengan api. Setelah diangkat siksaannya, dia tersedar dan bertanya. Baru dia sedar dan bertanya, kenapa kamu memukulku? Kenapa kamu memukulku? Ditanyanya kepada malaikat tadi. Jadi malaikat apa ditugaskan ini? Itu malaikat Munkar dan Nakir. Itu ditanya, itu malaikat Munkar Nakir bertanyakan soalan. Jadi kalau memukul ini, itu malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyiksa hamba yang berada di dalam kuburan itu, Masya Allah.
Mereka berkata, sesungguhnya kamu solat tanpa bersuci, dan kamu lalu di hadapan orang yang dizalimi, tetapi kamu tidak membelanya. Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, ini hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, tapi kalam mulia daripada kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni disiksa kerana dua sebab saja. Yang pertama, kerana tidak bersuci. Yang kedua, kerana dia tidak menolong orang yang dizalimi. Jadi kalau dalam riwayat lain, dalam hadis lain, Nabi SAW, Masya Allah, pernah satu hari Nabi SAW melalui satu kuburan. Jadi Nabi SAW ni selalu juga biasa ziarah kubur. Ya? Jadi biasa ziarah kubur. Bahkan disebutkan Nabi SAW kalau ziarah kubur, itu waktunya waktu malam. Beza kita waktu ziarah kubur waktu siang. Jadi Nabi SAW tu selalu pergi ke Jannatul Baqi'. Jannatul Baqi' ini dekat dengan Masjid Nabawi, tepi Masjid Nabawi, dekat dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika nisfu Sya'ban ya, sebelum masuk Ramadan, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, cari Rasulullah. Dia bangkit, dia lihat tidak ada Rasulullah di sebelahnya. Maka dia pun risau. Dan dalam fikirannya, firasatnya, mesti Nabi Muhammad, yakni Rasulullah suami aku, pergi ke rumah isteri-isterinya yang lain. Jadi cemburunya di situ. Ada firasatnya begitu. Dia punya sangkaan. Tetapi tidak benar sangkaan itu. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha pergi cari Nabi SAW. Ketika dia mencari Rasulullah, dia melihat Rasulullah SAW berada di Jannatul Baqi', di perkuburan syurga Baqi'. Dan ketika itu Nabi menghadap ke arah langit, melihat ke atas langit, Masya Allah. Maka Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, apa kamu mencari saya? Benar ya Rasulullah. Ya Aisyah, ketahuilah, malam ini adalah merupakan malam istimewa. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya, dan malam ini dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali beberapa golongan, itulah golongan musyahin, orang yang suka bergaduh, berkelahi dan tidak berdamai. Yang kedua, orang yang musyrikin, orang yang musyrik, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat lain mengatakan orang-orang yang minum arak, yang tidak berhenti daripada minum arak. Satu hari Nabi SAW berjalan di dua kuburan. Dia melihat ada dua kuburan. Ini kuburan, dia berjalan, ada kuburan. Jadi mayat tu di dalam kubur. Yang ajaibnya dan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW di satu kemuliaan Rasulullah. Rasulullah SAW berkat wahyu daripada Allah. Rasulullah mengetahui dan dapat tahu yang di dalam kubur itu sedang disiksa oleh para malaikat Allah. Tuan-tuan boleh fikir, orang yang sudah kita tanam dalam kubur, kemudian kita berjalan di atas kuburannya, Allah Ta'ala bukakan hijab sehingga kita mengetahui bahawa dalam kubur ini adalah jenazah ataupun mayat yang sedang disiksa. Tuan-tuan, ini antara kelebihan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad SAW boleh mengetahui bahawa dalam kuburan itu adalah mayat yang disiksa oleh Allah melalui para malaikatnya. Allahumma salli ala Muhammad. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kamu tahu? Dan bagaimana mereka boleh disiksa ya Rasulullah? Tuan-tuan, sebelum Rasulullah beritahu kepada para sahabat sebab apa mereka disiksa, Nabi SAW punya sifat kasih, punya sifat sayang, yang inginkan keselamatan kepada umatnya supaya umatnya tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Apa Nabi buat? Nabi pergi ambil pohon tamar. Allah. Nabi pergi ambil pokok tamar. Pohon tamar ini masih basah. Tuan-tuan boleh tengok atas ayat ni, atas TV itu. Atas TV itu, tuan-tuan rasanya bukan letak saja-saja. Itu ada makna, Masya Allah. Itu suratul Anfal, surah ke-8, ayat yang ke-33, Masya Allah, tabarakallah. Wa makana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Muhammad, kami tidak akan siksa mereka, wahai Muhammad. Sebab apa ya Allah?
kerana engkau ada bersama mereka. Allah. Sebab tu para sahabat hidup tu tak disiksa Allah. Sebab apa? Oh, rahmatnya dan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka juga Muhammad kerana mereka ada yang beristighfar mohon ampun pada Allah. Jadi dua cara tuan-tuan kalau tak nak diazab oleh Allah dekat dunia dan hari kiamat, melalui ayat yang kita baca tadi, yang diletakkan di atas tu oleh Al-Fadil tuan guru kita pengerusi kita, Masya Allah, Ustaz Khairul Fitri kita dan mesti dia melalui masyaraatnya, Masya Allah. Jadi ayat itu dua kelebihan. Satu, tidak akan diazab umat Nabi Muhammad sekiranya Rasulullah SAW masih ada. Satu. Ataupun tidak diazablah umat Nabi Muhammad SAW ini jika umatnya itu sentiasa menghidupkan sunnah dan berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tuan-tuan, banyakkan selawat ke Rasulullah. Bila kita banyak selawat ke Rasulullah SAW, Allah nak azab kita tak mahu tuan-tuan. Sebab apa? Macam mana aku nak azab dengan orang yang berselawat, sedangkan setiap satu selawatnya aku berikan rahmat dan aku sayang dia. Allah nak azab macam mana? Allah ni mengazab bila mana Allah murka, Allah marah tuan-tuan. Tapi bagaimana Allah nak azab kepada orang yang Allah sayang? Tak akan diazab. Tak akan diazab. Bahkan Allah sayang dia. Sebagaimana di zaman Nabi kita Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini korban, pengorbanan dipanggil. Tapi oleh kerana dua-duanya soleh, dua-duanya Nabi, dua-duanya dapat wahyu, mereka tahu ini ujian Allah. Pasti ada hikmah di sebaliknya. Nabi Ibrahim pun rasa macam berat. Ya Allah, dalam waktu tu aku tua, aku tak ada anak. Kemudian Allah, engkau bagi aku bernikah pula dengan Hajar. Kan asalnya isterinya Siti Sarah. Sarah tak dapat anak. Kemudian Sarah bagi Hajar. Bernikah dengan Siti Hajar, dapat pula anak, Masya Allah. Ya Allah, aku nak dapat anak seorang pun payah, dah aku tua, Masya Allah. Tiba-tiba dapat anak Ismail, bila dah dewasa, engkau perintahkan aku untuk sembelih dia. Mungkin dalam fikirannya bunuh dia. Allah tak suruh bunuh dia, Allah suruh sembelih saja. Sembelih tak bermakna bunuh, tuan-tuan. Tidak bermakna orang yang kalau disembelih, sesuatu yang disembelih itu boleh mati. Tak semestinya. Betul ya? Kalau kata bunuh dia, baru betul bunuh. Tapi ini sembelih, maknanya itu mesti perkataan kiasan daripada Allah yang Maha Rahman. Apa makna sembelih? Sembelih sifat-sifat ego, sifat-sifat yang tak elok yang ada dalam diri kita. Itu mungkin maknanya, Masya Allah. Sifat kepada dunia, cinta pada dunia, sifat cinta kepada sesuatu yang bukan milik kita, itu kalau boleh buang. Yang mesti ada dalam dirimu hanya cinta kepada aku, yang cinta kepada Allah. Bukan cinta pada anakmu, istrimu, suamimu, dan kepada hartamu dan apa engkau miliki, tapi engkau kena cinta pada aku, iaitu Allah Ta'ala. Maka satu hari Nabi Ibrahim alaihissalam kata, ya Allah, bagaimana aku nak buat ini sedangkan aku sayang anakku, ya Allah. Betul tak? Jadi ketika itu Allah angkat Nabi Ibrahim, bawa Nabi Ibrahim, lalu Allah perlihatkan kepada Nabi Ibrahim ni hamba-hamba Allah, setiap manusia yang malam itu mereka buat perkara dosa, haram dan maksiat pada Allah. Tahu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lihat. Allah buka hijab. Dia lihat ni orang buat dosa. Ni orang buat maksiat. Ni orang buat kesalahan. Allah murka semua ni. Tahu punya Ibrahim. Dia kata, ya Allah, kau azab mereka semua. Ya Allah, kau azab mereka, ya Allah. Mereka ni tidak patuh dan taat padamu, ya Allah. Wahai Ibrahim, kata Allah. Ibrahim, semua tu hamba-hambaku. Kau tak kenal ke aku memiliki sifat Rahman, kasih sayang? Jika engkau sayang pada anakmu, wahai Ibrahim, aku juga sayang pada hamba-hambaku, wahai Ibrahim. Hari ini mereka buat dosa dan buat maksiat. Jika aku kendaki mereka bertobat dan aku beri hidayah, esok mereka tinggal dosa, mereka jadi kekasih aku, wahai Ibrahim. Allah punya sayangnya Allah pada hambanya, tuan-tuan. Ya, subhanallah. Jadi Allah tidak akan azab kita. Yang pertama, jika kita merasakan Rasulullah selalu bersama kita dengan berkat selawat dan kita mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, Allah takkan azab kita.
Wa hum yastaghfirun, bila mana rajin istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Rajin istighfar tuan-tuan, di bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan tu ada tu zikir istighfar. Ya, Nabi SAW pun baca setiap kali masuk Ramadan. Apakah zikir istighfarnya? Ya, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni ya karim. Itulah zikirnya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Jadi tuan-tuan boleh istighfar sama-sama ya, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Jadi boleh istighfar dalam hati nanti insya-Allah. Tapi kita istighfar sekali lagi lah. Dia kena 3 kali bagus insya-Allah. Ya, jadi boleh ikut ustaz insya-Allah. Nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Jadi zikir ini selalu dibaca ketika solat tarawih. Ya, habis tarawih itu kita baca selalu. Di masjid-masjid tu biasa buat ya. Mungkin masjid ni pun ada buat. Ya, kalau di kampung-kampung tu dulu ya. Jadi di kampung tu, kalau di kampung saya dulu Masya Allah, habis je solat tarawih, dia akan zikir ni dulu. Subhanallah ya. Jadi semua zikir tu boleh ya. Semua boleh dijadikan wirid. Apa maknanya? Kami bersaksi tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Wa nastaghfirullah. Kami mohon ampun dan juga kami mohon istighfar padamu ya Allah. Kami mohon syurgamu ya Allah. Kami mohon perlindungan daripada neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Maafkan kami ya Allah. Kau memiliki kelebihan. Lebihkan kami dengan kelebihan-Mu ya Allah. Jadi afu di situ ada 2 makna. Dari sudut makna lugah bahasa, afu dengan makna Allah yang memiliki kelebihan. Memiliki segala-galanya. Ya, waktu dalam Al-Baqarah disebut yas'alunaka madza, itu dia, yas'alunaka al-khamru wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u ithmuha akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka 'anil 'afal tu ya, wa yas'alunaka 'anil afu qulil afu ya. Afu di situ dengan makna Allah memiliki banyak kelebihan. Mereka bertanya kepada Muhammad, kepada siapa kami nak bersedekah? Kepada siapa kami nak meminta? Kepada orang yang afu. Afu orang yang ada kelebihan. Kelebihan apa? Harta. Itu makna dia. Jadi Allah memiliki bukan saja harta, lebih lagi daripada itu. Jadi minta pada Allah, satu mohon keampunannya, kedua minta kelebihannya. Kerana bulan Ramadan ni bulan memiliki kelebihan yang luar biasa. Ya, insya-Allah ya. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, kita sambung cerita tadi. Nabi Muhammad SAW ambil pohon tamar, pokok tamar. Nabi belah jadi 2. Kemudian Nabi tanam di setiap 2 kuburan tadi. Jadi satu dia letak kuburan yang pertama. Yang kedua dia letak di kuburan yang kedua. Masya Allah. Ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kata, kedua-dua ini disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, la yastatirul baul, kerana dia tidak bersih di dalam membuang air kecil, mana beristinja, tak bersih. Itu saja. Tak bersih tuan-tuan. Yang kedua, yamshi 'alan namimah, dia kalau berjalan dia itu selalu mengumpat dan menfitnah orang. Allah, 2 sebab disiksa. Tuan-tuan, daripada hadis ni kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, Nabi boleh berikan syafaat kepada orang yang ada dalam kuburan. Nabi kata, selama pohon kurma ini basah dan dia tidak kering, selama tu orang dalam kuburan diringankan siksaan kuburnya. Allah. Jadi tuan-tuan, nanti kalau ziarah kubur, kalau boleh tanamlah pokok. Tanam. Sunnah Nabi SAW. Buat sebagaimana Rasulullah buat. Yakni pohon yang basah. Ya, Ustaz, Nabi pohon kurma. Ya, kita boleh pohon apa saja. Kenapa Nabi guna pohon? Sebagian ulama mengatakan kenapa pohon ataupun pokok?
Kerana pohon dan pokok itu bertasbih kepada Allah. Selama mana dia basah, dia bertasbih kepada Allah. Kenal? Jadi Allah Ta'ala sebut ayat 44 dalam suratul Isra. Tusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Bertasbihlah kepada Allah 7 lapisan langit dan penduduk yang ada di dalam bumi, 7 lapisan bumi. Setiap sesuatu bertasbih pada Allah, termasuklah pokok tadi. Setiap sesuatu bertasbih pada Allah. Akan tetapi walakin la tafqahuna tasbihahum, kamu tak faham tasbih mereka, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, selama pokok tu bertasbih, selama tu orang dalam tu diringankan azab kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat kan? Dahsyat, masya-Allah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, jika pohon saja boleh meringankan azab manusia yang berada di dalam kuburan, bagaimana dengan manusia seperti kita yang hidup, bukan hidup jasad, ruh juga hidup. Jika kita sentiasa bertasbih, baca Quran, mohon ampun pada orang dalam kuburan, terutama ibu ayah kita, keluarga kita, dan sesiapa saja pun, masya Allah, di kalangan muslimin muslimat, Allah itu lebih besar lagi dia punya fadilat, dan itu lebih besar lagi keringanan azab yang berlaku kepada mayit yang ada dalam kuburan. Mungkin boleh jadi tak diazab Allah dengan kasih sayang Allah, ditukar pula daripada azab kepada Allah berikan rahmat. Boleh jadi kerana anak yang berdoa itu mungkin anak yang soleh, masya Allah, ya, yang mendoakan ibu dan ayahnya. Jadi itu antaranya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadis itu juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad boleh memberikan syafaat daripada orang yang diazab teruk oleh Allah. Maka dengan berkat Nabi Muhammad SAW, orang itu boleh diringankan azab. Ini antara syafaat daripada Nabi Muhammad yang sudah berlaku di dunia lagi, masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, jadi kalau kita tengok hadis yang kita baca, itu juga 2 sebab dia disiksa. Yang pertama kerana bersuci. Sama juga macam hadis tadi, ya, lebih kurang sama, masya Allah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita bersuci, sucilah betul-betul. Ya, suci bagi bersih. Yang mana tak mampu, ya serah pada Allah. Ada orang yang kena lawas, ada orang yang ialah macam-macam kan, macam-macam manusia. Tapi Allah kan Maha mengetahui. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati hambanya melainkan kerana kesanggupannya. Memang layak orang itu dapat, masya-Allah. Maka Allah Maha mengetahui, masya-Allah, bagaimana keadaan hambanya. Apabila dia sudah berusaha untuk membersihkan dan menyucikan yang sebersih-bersih, sesuci-sucinya, tapi masih juga berlaku ataupun ada benda yang dia tidak lihat, maka kemungkinan besar menurut ilmu fiqh itu dimaafkan, masya Allah. Ya, itu dimaafkan. Seperti halnya hujan lebat. Kita dah ambil wuduk. Ya dah. Mungkin di situ ada bekas anjing, air daripada najis anjing dan seumpamanya. Tiba-tiba hak motor dan juga kereta lalu memercik air. Dia pijak air tu, tayarnya kena air, lalu air tadi tu mercik kena kita. Padahal dalam air tu ada air najis, masya Allah. Maka terkena kita sedikit yang kena, maka itu dimaafkan, masya Allah. Jadi boleh jadi sebahagian kita yang masih lagi ada kesan penyakit seperti itu, ya semoga Allah maafkan sebahagian yang kita dah usahakan untuk menyucikan dan bersihkannya. Dan Allah Ta'ala kata, jika kamu membersihkan dan menyucikan, ya, itu tanda Allah sayang pada kamu. Allah sebut ya dalam suratul Baqarah ayat 222. Allah Ta'ala kata apa dia? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, sayang kepada orang yang suka bertobat. Yang kedua, Allah sayang pada orang yang suka bersuci. Allah. Di bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada satu amalan yang kita boleh buat. Kalau boleh istiqamah, itu khairu min alfi karamah. Apa dia? Lazimi berwuduk. Batal wuduk, ambil wuduk. Sentiasa bersuci. Maka dikatakan oleh ulama, orang yang berwuduk atas wuduk, mana dia sudah ada wuduk, tapi berwuduk lagi, dipanggil tajdidul wuduk, memperbaharui wuduk. Maka itu seperti nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Dia sudah ada satu cahaya wuduk, dia wuduk lagi, bercahaya-cahaya. Orang yang suka menjaga wuduk, itu tanda orang yang suka menjaga kebersihan dan kesuciannya, masya Allah. Jadi Allah akan sayang orang seperti ini, masya Allah, dan dia akan jaga kesucian, insya Allah billahi ta'ala. Dan banyak dalam hadis berkenaan tentang suci, an-nazafah,
minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Dalam hadis lain, at-tahur syatrul iman. Kesucian sebahagian daripada tanda imannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga oleh Allah, sentiasa mempercantikkan dan juga menjaga kesucian diri kita, insya-Allah bismillah subhanahu wa taala. Yang kedua, disiksalah hamba Allah taala ini dengan sebab dia tidak menolong orang yang dizalimi. Ya. Jadi kena tolonglah orang yang dizalimi ya. Itu lebih besar pahala tuan-tuan. Tolong orang yang dianiaya itu besar pahalanya. Ya, sangat-sangat besar insya-Allah bismillah subhanahu wa taala. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia pernah menolong orang yang dizalimi. Siapa yang dia tolong itu? Yang dia tolong itu ahli syurga. Yang dia tolong itu adalah orang yang hari-hari kita laungkan, Masya Allah. Yang kita contohi dia. Abu Bakar As-Siddiq ketika mana membebaskan seorang hamba, orangnya kulit hitam, tapi sudah tapak kakinya berada di dalam syurga Allah Ta'ala. Siapakah orang itu? Dialah Bilal bin Rabah, muazzin. Disiksa oleh tuannya kerana dia seorang hamba. Disiksa dan diletak batu yang besar di atas dadanya. Suruh dia keluar daripada agama Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tetap menyebut Ahad, Ahad, Allah, Allah, Allah. Jadi tuan-tuan, besar sungguh pahala. Sebab tu Nabi SAW kata, keutamaan para sahabat selepas Rasulullah, nombor satu sekali adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kerana dia punya amalannya cukup banyak, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, tolonglah orang yang dizalimi. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan ini, Masya Allah. Ya? Sangat-sangat digalakkan untuk kita menolong orang-orang yang susah, Masya Allah. Baik ya. Jadi kita baca sedikit keterangan. Tidak sah solat tanpa bersuci. Kerana suci itu anak kunci solat. Dan ia merupakan syarat sah solat. Jadi syarat sah solat apa dia? Bersuci. Jadi kalau tak bersuci, dia sembahyang juga. Kan? Allahu Akbar. Sembahyang tarawih. Dia pun pergi sembahyang. Allahu Akbar. Kau tak ada wuduk tadi? Lah, ya. Jadi tak sah sembahyang dia tadi. Jadi orang macam tu yang dikatakan di sini sembahyang, tapi dia tidak bersuci. Maka dia dalam kubur disiksa oleh Allah. Dia buat ibadat. Buat tawaf, pergi haji. Masya Allah. Kan tawaf tu kan wajib ada suci. Tiba-tiba dia bertawaf juga. Dah, kalau aku pergi ambil air wuduk ni, jauh pula. Aku dah 6. Dia kata dah 6 pusingan. Tiba-tiba tersentuh pula, contoh misalnya. Ataupun tiba-tiba keluar angin, contoh misalnya. Satu je lagi. Baik habis, bukan ada orang tahu pun. Terus dia teruskan habis, maka tidak sah tawafnya. Tidak sah juga dia punya ihram. Tidak sah dia punya haji ataupun umrah. Ya, waktu kena jaga. Yang mengetahui tentang kesucian kita cuma Allah. Kita mana tak tahu tuan? Ialah sebab diri kita. Sebab tu kena jujur kepada Allah. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Ya, yang mengajar kita erti takwa. Takwa ni maknanya apa? Kita merasakan nak buat sesuatu yang Allah tak suka. Kita rasa kesedaran. Allah mengetahui. Allah melihat. Dan Allah menyaksikan aku, Masya Allah. Itulah dari sudut makna takwa. Melaksanakan apa Allah perintah. Tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, Masya Allah. Orang yang solat tanpa bersuci, seperti solat tanpa wuduk atau solat tanpa mandi wajib, mana pada hadas besar atau tidak beristinjak dengan sempurna, maka solatnya tidak diterima. La salata la yaqbalu salatahu. Tidak diterima sembahyangnya. Allah. Sayang kan? Ataupun semalam dia dah melakukan hubungan intim bersama dengan isteri atau suami. Dah. Tiba-tiba bangkit tidur, Masya Allah. Semalam dah berhadas besar, junub. Bangkit tidur, ambil wuduk, sembahyang. Allahu Akbar. Dia tak sedar yang dia tu berhadas besar, junub, janabah. Allah. Apa sembahyangnya diterima? Tak diterima. Tak diterima Allah. Saya dah berwuduk. Memang kau dah berwuduk, tapi engkau berjunub. Masya Allah. Kau hadas besar, ia mewajibkan engkau mandi wajib. Bukan mandi, iaitulah menyucikan angkat hadas kecil. Ini kena angkat hadas besar. Jadi ada setengah orang begitu. Habis melakukan perbuatan yang disunahkan itu, satu ibadat, dia pun tidur. Waktu Nabi SAW, bila melakukan perbuatan intim kepada isterinya, Masya Allah, Nabi akan segerakan untuk mandi janabah ataupun mandi wajib. Dan Nabi suka mengambil air wuduk. Masya Allah. Sebab jika kita tidur dalam keadaan kita ada wuduk,
itu malaikat bersama kita, mendoakan kita kanan kiri. Kita mana tahu kiri kanan depan belakang kita kata apa. Itu sentiasa ditasbih dan sentiasa didoakan dan juga dimohonkan ampun daripada para malaikat Allah. Tapi kalau kita tidur tak ada wuduk, apa yang kita dapat? Subhanallah ya. Jadi tuan-tuan, itu cara adab dia. Dibolehlah tidur ambil air wuduk insya-Allah ya. Jadi kalau kita mimpi pun mimpinya indah-indah semua. Mimpinya elok-elok. Boleh jadi mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Sikit lagi ya. Nabi SAW juga berpesan bahawa orang Islam mesti menganggap orang Islam yang lain sebagai saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman bersaudara. Itu suratul Hujurat ayat 10. Kita tidak boleh menzalimi dan tidak boleh membiarkan saudara se-Islam kita dizalimi. Seperti halnya di Palestin. Saudara Islam kita di bumi Palestin yang dizalimi oleh orang Yahudi, maka kita bersuara. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak mengambil berat terhadap orang Islam, sensitif terhadap orang Islam, tak mau menolong orang Islam yang dizalimi, maka dia bukan tergolong di kalangan kami, kata Nabi SAW. Jadi tanda orang Islam, tanda dia tergolong jemaah Islam, itu tandanya bila mana saudaranya dizalimi, maka dia terasa. Dia ingin memberikan pertolongan dengan cara apa sekalipun. Tak mampu dengan cara anggota badan, dengan tangan, tak mampu dengan mulut, dia doa di dalam hati. Ataupun dia sumbangkan apa saja untuk membantu saudaranya yang dizalimi, Masya Allah. Ya, sekurang-kurangnya ada juga kesan bantuan dia itu dari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mesti membelanya dan membantunya. Perumpamaan seorang Islam dengan orang Islam yang lain ibarat seperti satu tubuh. Apabila ada anggotanya yang sakit, seluruh anggota yang lain turut berjaga malam dan merasai demam. Itu maksudnya, jika orang tu demam, ya kita pun merasa itu. Ya, bukan ketika dia demam, ketika dia sakit, ditimpa musibah, kita hina dia. Baru tahu. Tak boleh gitu. Sebab apa? Jika dia demam, jika dia sakit, jika dia ditimpa musibah, jika dia boleh terkena seperti itu, apatah lagi kita. Sebab dia manusia macam kita. Jika dia ditimpa musibah, ya kita juga boleh ditimpa musibah. Jika dia itu dizalimi, ya boleh jadi kita nanti dizalimi. Sebab dia dengan kita ni sama. Tuan-tuan. Tapi jika dia dizalimi, dia dapat musibah, kita tolong dia dan kita bantu dia, ketika kita mendapat ujian yang sama, kita juga dibantu Allah. Ya, sebab dia dengan kita sama. Ya, apa kamu buat kepada orang, itu yang kamu dapatkan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan orang yang buat baik pada orang, balasannya baik juga. Dan juga balasan orang yang buat jahat kepada orang, dia pun dapat jahat juga. Jadi nak buat lagu mana? Pilih yang mana? Pilih buat baik. Ni buat baik pada orang, Allah juga buat baik pada kita. Dan orang insya-Allah akan berbuat kebaikan pada kita. Ya? Ada tu orang panggil, orang putih tu kata apa dia? What you give, you get back. Apa engkau beri pada orang, itu kau dapat balik. Jika engkau beri kebaikan, kebaikan kau dapat. Tapi jika engkau tunjukkan kejahatan pada orang, nanti itu juga engkau dapat. Subhanallah. Wala'iya'uzubillah. Moga kita sentiasa buat baik berkat di bulan Ramadan ini, yang mendidik kita punya jiwa, kita punya kalbu, kita punya akhlak, insya-Allah menjadi manusia yang sentiasa inginkan kebaikan dan berbuat kebaikan kepada saudara kita. Oleh itu, jika saudara se-Islam yang kita kenali sebagai seorang yang baik, tiba-tiba dia difitnah atau ada orang mengempatnya, maka hendaklah kita membelanya. Dengan usaha itu, insya-Allah diselamatkan kita di alam barzakh nanti. Allah. Selamat Ustaz. Insya-Allah selamat ya. Selamat di alam barzakh bila mana ada orang Islam yang difitnah, ya, diumpat, lalu kita tolong dia, kita backup dia, masya-Allah. Sebab ni kan zaman fitnah kan. Ni zaman fitnah, semua orang kena. Asyaddu minal qatl. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Tapi Nabi ajar kita kan, kalau nak selamat daripada fitnah akhir zaman ni, Nabi suruh kita baca Quran hari Jumaat surah Al-Kahfi. Usima minad dajjal. Terselamat daripada fitnah. Apa makna fitnah? Ujian kekacauan. Ya dah? Fitnah tu maknanya kacau. Jadi jiwa kacau. Orang yang difitnah akan kacau jiwanya. Tak tenang hidupnya. Itu panggil fitnah, tuan-tuan. Sebab itulah fitnah itu sepertinya membunuh karakter seseorang. Na'udzubillah. Lepas tu tuan-tuan jangan terlibat dengan fitnah. Jauhi fitnah, insya-Allah.
kita akan masuk dalam syurga dalam keadaan Allah merahmati kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah semoga kita semua dirahmati Allah dan semoga kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan bila masuk alam barzakh kita selamat dan tidak disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan bila dibangkitkan pada hari kiamat kita bangkit pula bersama dengan para nabi, para rasul, syuhada dan para awliya as-salihin, dan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat bulan Ramadan al-mubarak ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna barik lana fi syahri Ramadan, berkati dan rahmati kami dengan berkat Ramadan ya Allah. Wasin akhlaqana bi jahi Ramadan, perbaiki akhlak kami dengan kemuliaan Ramadan ya Allah. Allahumma aslih li jami' ahwalana wa akhlaqana wa a'malana bi barakati Ramadan ya Allah. Ya Allah, perbaiki akhlak kami, tingkah laku kami dan amal kami ya Allah dengan berkat kami berpuasa di bulan Ramadan ya Allah. Wa'afina ya Allah min kulli baula wal waba wa tawil a'marana bi hurmati Ramadan ya Allah. Ya Allah, beri kami keafiatan, kesihatan ya Allah, dan jauhilah kami daripada bala dan juga wabak ya Allah, dan panjangkan umur kami ya Allah dengan berkat kami berada di bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Allahumma ja'al siyamana hadha mutabi'atul jami' siyamana di sama bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan puasa kami pada hari ini ya Allah dan seterusnya ya Allah puasa yang mengikuti puasa Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dan terimalah amal ibadat kami, puasa kami, salat kami, qiyam kami ya Allah, dan segala apa yang kami buat ya Allah, maka terimalah sebagai ibadah ya Allah, dan doa kami pun terimalah ya Allah. Dengan berkat bulan Ramadan perkenankan doa kami, dan dengan berkat kemuliaan Ramadan muliakan kami ya Allah, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang soleh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang suka beristighfar taubat padamu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu ya Allah yang suka bersuci ya Allah, dan jadikan kami daripada hamba-Mu yang soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.